khas hari raya Nabi. Kata Syatibi, Syatibi larang. Syatibi ni tuan-tuan tahun 790. Antaranya beriltizam dengan ibadah tertentu dalam waktu tertentu, sedangkan tidak ada penentuan tersebut dalam syarak. Ini seperti beriltizam puasa pada hari nisfu Sya'ban. Bid'ah kata dia. Pasal apa Nabi tak ajak? Dia kata apa salahnya puasa? Orang tadi kita tanya, salahnya pasal hang sandak dengan agama. Apa salahnya? Ada kelebihan. Siapa janji kelebihan? Ustaz kata, bila ustaz terima wahyu, yang tahu lebih tak lebih ni Nabi saja. Kerana yang nak bagi lebih ni Allah Ta'ala. Dia habang kat Nabi dia saja. Kalau ustaz kata dia tahu ada kelebihan, artinya dia terima wahyu. Dia terima wahyu. Tak mungkin. Kalau Nabi kata pada hari berkenaan siapa puasa, kita kata tak payah jaga tengah malam, waktu pagi pukul berapa pun kita kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Kalau ustaz tu 7 PhD dia pun, kalau dia kata ada kelebihan, kita tahu siapa habang kelebihan ni. Dia kata saya rasa lebih-lebih ni Allah Ta'ala bagi. Macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi? Dia bagi dengan kehendak dia. Macam mana kita tahu dia bagi? Dia bagi tahu kat Rasul dia. Kalau Rasul dia habang, ya. Rasul dia tak habang, tak ada. Orang lain kalau kata ada kelebihan, artinya dia buat deal asing dia dengan Tuhan. Maksudnya dia buat urusan terus dengan Tuhan. Nabi pun tak tahu dia buat urusan. Itu maksudnya. Sebab itu ulama membida'ahkan. Bukan bid'ah sangat pada amalan tu, tetapi kerana amalan itu menimbulkan satu i'tiqad yang salah, yang akhirnya kita kata agama boleh diambil, tak perlu Rasul. Dia akhirnya jadi macam tu. Orang kata mana ada hadis tok guru dok buat, takkan dia tak erti. Rasul tak kata tok guru buat, takkan dia tak erti. Maksudnya kita membelakangkan Rasul dalam kes ni. Kita dahulukan tok guru kita, seakan-akan tok guru kita mempunyai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perkara yang mesti kita jelas dalam masalah ni. Cuma saya akan sebut masalah nisfu Sya'ban. Panas tuan-tuan. Tuan-tuan tak panas dia mana? Kemudian dia kata nisfu Sya'ban dan bersolat pada malamnya. Hari nisfu Sya'ban secara umumnya memang ada fadilat, tak dinafikan. Tetapi tidak ada amalan-amalan khas sempena nisfu Sya'ban yang akan kita sebutkan nanti. Berikut kata dia, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillah. Tujuan mengamalkannya ialah untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada Allah, yakni menggalakkan ibadah. Seakan-akan pembuat bid'ah melihat inilah tujuannya. Dia merasakan bahawasanya agama tak cukup, maka dia memerlukan suatu jalan lagi untuk dia reka satu ibadah yang baru. Kata Syatibi, dengan telah jelas dengan ikatan ini bahawa bid'ah tidak termasuk dalam adat. Apa saja jalan yang direka dalam agama yang menyerupai perkara yang disyariahkan tetapi tidak bertujuan beribadah dengannya, maka ia tidak terkeluar. Maka ia terkeluar daripada nama ni. Orang tanya saya, macam mana orang duk baca marhaban kenuri? Bid'ah ke tak? Saya kata nak tengok dia tujuan dia apa. Kalau dia kata kita nak bagi seronok ramai-ramai, tak apa. Dia bukan sandak pada agama, dia sandak pada adat. Dia tak ada apa dengan tu. Sebab tu adat kata sunat, sunnah kata sunat pukul gendang, masa kenuri dan seumpamanya, kerana itu adat yang boleh menghidupkan keseronokan. Tapi jangan kata kenuri kalau tak ada berjanji ni tak cukup syarat. Jangan kait dengan agama. Nak berjanji you punya hal, anggap ia sebagai adat. Kemudian orang akan tanya ustaz, ramai ustaz-ustaz kata bahawasanya bid'ah ni ada bid'ah hasanah, takkan semua dhalalah? Kitab-kitab besar pun dah sebut perkataan bid'ah hasanah ni. Yes. Dan kita nak tengok apa mereka maksudkan. Tuan-tuan tengok pada muka surat 21, saya sebutkan hadis berkenaan. Kemudian saya sebutkan hadis yang saya baca tadi. Kemudian saya quote pada muka surat 22 kata-kata Imam Malik, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum
fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Kata dia, ni kata Imam Malik. Imam Malik ni imam Dar Hijrah. Kata Imam Malik, sesiapa yang membuat bid'ah dalam Islam dan menganggapnya baik, maka dia telah mendakwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Ini kerana Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah aku cukupkan untuk kamu nikmatku. Apa yang pada hari tersebut tidak menjadi agama, kata Imam Malik, maka dia tidak menjadi agama pada hari ini. Kata Imam Malik, siapa kata dia kena buat bid'ah hasanah, seolah-olah Nabi khianat lah, Nabi ajak tak habis, dia nak kena buat bagi perelok. Hak Nabi ajak itu tak elok lagi, kata Imam Malik. Tapi tuan-tuan, bila kita rujuk, kita tengok ada buku yang menyebut, buku mazhab yang sebut bid'ah hasanah. Ada. Cuba saya tuan-tuan muka surat 23. Ada apa Imam Syafi'i sendiri menyebut bid'ah mahmudah, bid'ah yang dipuji. Imam Sayuti, Imam Nawawi, Imam Al-Izz Abdul Salam, mereka sebut perkataan bid'ah hasanah. Sebab tu setengah orang hadut ceramah dia kata puak-puak ni tak reti, tak pernah baca kitab, tak jumpa perkataan bid'ah hasanah. Kita kata alhamdulillah, dalam tak reti kita pun kita jumpa lah semua tempat hak dia berkata tu. Hari ini kita nak bahas, tengok tempat hak dia berkata tu apa maksud dia. Apa maksud dia? Sebelum saya bahas, saya akan buat kesimpulan awal pada tuan-tuan. Maksud dia ialah kita ni pi ambil cap hak depa tu, pi pelekat kat barang lain. Botol kicap kita pi ambil cap hak sos tomato tu, kita pelekat. Sedangkan kawan ni pelekat tomato tu di botol tomato, dia tak pelekat di botol kicap. Kita ni pi regu bid'ah hasanah ni di tempat yang depa tak kata bid'ah hasanah. Nanti kita akan tengok macam mana. Tuan-tuan tengok muka surat 24. Berkata Ibn Rajab Al-Hambali. Ni Ibn Rajab Al-Hambali ni kata dalam buku dia Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata dia, Asy-Syafi'i berkata, yakni Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam yang besar, imam yang mulia. Bid'ah itu ada dua jenis, bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah, yakni dipuji dan dikeji. Apa yang menepati sunnah maka ia dipuji, apa yang menyanggahi sunnah maka ia dikeji. Ibn Rajab teruskan lagi, maksud Asy-Syafi'i rahimahullah ialah seperti yang kita sebutkan sebelum ini, bahawa bid'ah mazmumah ialah apa yang tiada asal dari syariah untuk dirujuk kepadanya. Inilah bid'ah pada istilah syarak. Adapun bid'ah mahmudah ialah apa yang bertepatan dengan sunnah, iaitu apa yang ada baginya asal untuk dirujuk. Ini adalah bid'ah dari segi bahasa, bukan dari segi syarak, kerana ia menepati sunnah. Jadi bid'ah yang Imam Syafi'i kata ni ialah bid'ah di segi bahasa, kerana dari segi bahasa benda yang baru tu bid'ah, tapi bukan dari segi syarak. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ini orang mazhab Syafi'i juga, orang yang mensyarahkan Sahih Bukhari, kata dia, maka bid'ah pada tafsiran syarak adalah keji. Ini berbeza dengan maksud bid'ah di segi bahasa, di mana setiap yang dia ada-adakan tanpa sebarang contoh dinamakan bid'ah, sama ada puji ataupun dikeji. Kita nak tengok pula Imam Syafi'i ni, betulkah dia ni buat benda-benda bid'ah kemudian dia panggil bid'ah hasanah? Betulkah? Kita tengok dia pula. Tuan-tuan tengok, kita buka kitab Al-Syafi'i Al-Um. Dalam kitab Al-Um, duka cita tuan-tuan, ramai orang bermazhab Syafi'i tapi tak kenal kitab Al-Um, kitab imam dia. Kalau kita suruh dia baca kitab Al-Um, dia kata bukan tarah kita baca kitab tu ni. Dia tak mau baca kitab. Kita kata itu kitab imam. Dia kata kita ni baca perukunan sudahlah. Pasal apa dia dikejutkan dengan benda tu? Saya bukan sangka buruk tuan-tuan, tapi saya beritahu, sebab ramai orang yang pernah baca, mereka tahu kalau baca kitab tu akan banyak masalah yang timbul untuk orang yang amal, kerana tak sama dengan tu imam asal, kerana tak sama dengan imam yang asal. Imam Syafi'i punya pendapat itu akan